Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi untuk kelas pada hari ini kita akan proceed dengan last control structure which is repetition control structure. Okay. Okay. So apa itu repetition control structure? Repetition control structure specifies a block of one or more statement. Dan ada statement that are repeatedly executed until condition is satisfied. Kalau baca ayat ni macam faham tak faham je kan. And then dalam repetition, pseudocode untuk repetition, kita akan menggunakan keyword why. Manakala di dalam flowchart, kita akan menggunakan decision symbol. Apa itu decision symbol? Sama macam simbol untuk selection, bentuk diamond. Okay, cuma yang membezakan dia, kita akan tulis Y dekat dalamnya. Dia tulis boleh tak tulis pun tak apa, tapi saya galakkan tulis lah. Ini adalah general format. General format untuk pseudocode di mana kita akan mulakan dengan Y. Okay, dan diikuti oleh condition. Cara penulisan condition sama macam kita tulis selection di mana ada variable yang kita nak check, ada operator dan ada value yang kita nak compare. Kemudian dia akan ditutupi dengan NY. Dan any statement, block of one or more statement akan berada di antara Y condition dan juga NY. So kat sini kita panggil adalah loop of body ataupun statement yang kita nak repeat. Okay. Kemudian ini akan next action kalau ada. Sometimes ada, sometimes tak ada. So next action ni biasanya kita nak print something lah. Print variable biasanya. Okay, kalau print message, boleh juga print variable ataupun message. Okay. Tapi biasanya print message ni dia berada di dalam loop. Kalau print untuk sesuatu variable ada yang berada di luar. Nanti kita tengok soalan dia. Okay, ini untuk general format for flowchart iaitu condition ni untuk Y. Dia sama macam selection ada true false, cuma kalau selection true dia di sebelah kanan. Tapi untuk repetition true dia duduk di bawah. False dia di sebelah kanan. Okay, ingat tu Dan inilah kita nampak arrow. Kalau you nampak arrow ada naik atas, maksudnya ini adalah repetition. Dia ulang balik proses itu. Okay, kemudian bila false ada tak action nak buat. Sometimes ada action, sometimes tak ada action. Okay, depends pada question tu. Dan untuk repetition, kita ada two types of repetition. Kita ada counter control dan juga sentinel control. Perbezaannya secara general sebelum kita masuk detail, perbezaannya adalah untuk counter control kita tahu berapa kali dia nak repeat. Kita boleh nampak contoh repeat 5 student. Kita nampak 5 orang. Tapi kalau sentinel kita tak tahu. Dia tak bagi tahu pun ada berapa orang. Itu perbezaan dia secara general. Okay. Kalau you dapat tentukan berapa kali nak repeat, dia adalah counter control. Kalau kita tak tahu unknown, dia adalah sentinel control repetition. Jadi first kita akan start dengan counter control dulu. Saya akan pergi kepada satu contoh, kemudian kita terus buat exercise. Okay, saya nak ambil contoh. Okay, sebelum masuk contoh dia ada lagi, belum contoh lagi, masuk dulu counter control repetition. Apa itu counter control repetition? Tadi saya dah bagi secara general. Untuk dalam repetition ni tak kisahlah dia counter control ke, dia sentinel ke, bila repetition dia mesti ada 3 basic process. Apa basic process itu? Dia adalah ICU. I untuk initialization, iaitu set initial value. C untuk condition ataupun evaluation. Okay, sebenarnya dia adalah condition lah, nampak perkataan determine whether. Kalau determine whether mesti ada condition. U untuk updating. So ingat repetition, ingat ICU. Okay.
Okay. Kemudian the loop control variable is the variable that control the number of time the loop is execute. Okay, ini adalah loop control variable. Okay, loop control variable biasanya kita akan menggunakan seperti counter, kita boleh guna bill, kita boleh guna I. Ini yang biasanya lah. Okay, loop control variable. Boleh guna counter, bill ataupun I. Biasanya 3 ni. Tapi nak guna benda lain pun boleh, tak ada masalah. Ini adalah general format dia. Sekejap lagi saya akan bagi detail apa ini ICU. Okay. Kalau ada repetition, mesti ada ICU. Kalau tak ada ICU, dia tak boleh repeat. Ini general format untuk counter control. Okay, start stop ni macam biasa. Okay. Counter initialization ini adalah I. Iaitu untuk initialization. Y follow by condition. So ini adalah C. Lepas tu ini adalah updating U, ICU. Mesti kena ada ketiga-tiga ini baru dia boleh loop. Okay. Seterusnya general format untuk flowchart. Okay. Start macam biasa. Ini yang kita kata I tadi, initial, ini condition dan ini updating. Dan ingat, bila jumpa updating, automatically updating itu function dia untuk naik ke atas. Okay, dan dia tak boleh ada arrow turun bawah, tak boleh. Salah tu. Updating, arrow dia naik atas. Okay, kita tengok satu contoh. Saya tak nak ambil contoh ni lah, saya ambil contoh. Oh, okay. Terpaksa juga ambil contoh pertama. Satna, saya tengok contoh lain dulu. Oh, ni pun sama juga. Tak apalah, ambil contoh pertama juga. Sebab contoh pertama dia tak ada accumulator. Okey, contohnya kita ambil contoh 1. Sebab contoh 2 dan 3 tu dia ada accumulator. Oh, ada yang tak ada. Okay, tengok soalan ni. Dia tak ada input, dia tak ada proses, dia hanya ada output sahaja. 10 message I love programming. Walaupun dia hanya ada output sahaja, kita kena pastikan bila repetition, kita nak repeat sebanyak 10 kali, mesti ada I, C, U. Okey, I ini secara generalnya adalah bila kita nak start. Okey, bila nak start. Okey, apa maksud bila nak start tu? Okey. Contoh saya nak kira berapa orang yang hadir hari ini. So, saya boleh kira dengan nombor 1 dulu. 1, 2, 3. Itu maksudnya saya nak start dengan yang pertama. Okay. Sekarang kita nak buat I love programming kan? I love programming. I love programming. I love programming. Sampailah yang ke-10. I love programming. So saya nak start dengan apa? Saya nak start dengan yang pertama. Lepas tu kedua. Ketiga sampailah yang ke-10. Jadi I ni bila nak start, saya nak start dengan 1. Okay, saya nak start dengan 1. Jadi saya boleh tulis initialize counter to 0 ataupun nak senang kita boleh tulis set counter equal 1. Sebab saya nak start dengan 1. Niden, kenapa dia start dengan kosong? Kalau awak nak start dengan kosong, maksudnya dia akan berakhir dengan apa? Dengan 9 kan? Jadi bila nak start dengan kosong, dia akan jadi less 10 ataupun less equal 9. So it's up to you, you nak start daripada nombor berapa. Kalau kata saya nak start daripada nombor 2 lah medium, so kalau nombor 2 dia akan stop nombor berapa? Nak cukupkan 10. 11 kan? Dia akan stop dekat 11, betul tak? Jadi kat sini kita akan tulislah start dengan 2 dan dia berakhir dengan less equal 11. Okay, faham tak dekat situ? So untuk starting terpulang kepada kita nak start dengan nilai apa? Saya ambil nilai yang biasa kita buat, kita start dengan 1. That's why kat sini saya letak 1. Kalau nak start dengan kosong boleh, tak ada masalah. Kita pulang, tak kisah. Kemudian condition ni maksudnya bila kita nak stop. Saya nak stop dekat value 10. Jadi saya boleh tulis dekat sini Y. Okay. Atau Y counter less equal 10. Nampak tak perbezaan dia? Yang ini dia buat less 10. Sebab apa? Sebab dia start dengan kosong. Dia tak kisah. As long as cukup 10 kali. Maiden nak start dengan 1. Jadi Maiden stop dekat less equal 10.
Kalau tak nak letak less equal 10, nak letak less saja. So dia jadi less 11. As long as cukup 10 kali. Okay. Tapi dia tak nak buat 11, nak buat less equal 10. Okay, so condition ni maksudnya bila nak stop. Kita nak stop bila cukup 10. Updating adalah increment. Incrementnya apa? Daripada 1 ke 2 ada tambah 1. 2 ke 3 ada tambah 1. 3 ke 4 ada tambah 1. Maksudnya dia increment 1. Okay, kita boleh tulis macam ni counter sama juga dengan counter counter sama dengan counter tambah 1. Okay, yang ni dia buat dalam bentuk ayat. Dia nak minta awak buat dalam bentuk macam ni. Nanti senang kita nak coding. Okay, sekarang boleh tak nampak ICU ni? Okay, kita tengok flowchart Ini I. Okay, terpulang nak letak kosong boleh, nak letak 1 boleh. Saya gantikan dengan nilai 1 lah Okay, 1. Yang ni less equal 10. Ada condition, sebaik-baiknya letaklah Y dalam ni untuk bagi tahu bahawa ini adalah diamond untuk repetition. Okay, kalau true, dia akan display I love programming. Nampak kat sini display dia duduk dalam loop. Ada setengah duduk di luar. Kita kena tahu apa yang kita nak buat. Kalau dia duduk dalam, maksudnya dia akan paparkan berulang kali. Contoh ni I1, 1 kurang daripada 10 true. Bila true keluar I love programming. So keluarlah I love programming. Counter tambah 1. Tadi counter kita berapa? 1 kan? 1 tambah 1 dapat 2. So 2 akan naik sini. Adakah 2 kurang daripada 10? Masih lagi true. Display I love programming. Updating. Tadi counter 2 tambah 1 jadi 3. Itulah berulang-ulang sampailah dia keluar I love programming yang ke-10. Okay. Apa berlaku? Laju pula saya bercakap. Apa berlaku jika saya letak, benda ni tak ada kat sini, saya letak dekat luar. Saya letak dekat luar ni. Lepas tu baru stop. Display I love kat sini. So yang berlaku adalah, katakan ni kali pertama sampai kali ke-10. I love programming tu dia akan keluar pada yang ke-10 sahaja bila dah false. So awak kena tahu kenapa berada di dalam dan kenapa berada di luar. Okay. Itu contoh untuk display. Sekarang kita tengok contoh untuk message pula. Message Okay, yang ni. Saya ambil 2 contoh lepas tu kita buat exercise. Okay, calculate total mark. Calculate total mark. Masya Allah. Okay, total mark for 5 students. So kita nampak kat sini 5 student maksudnya kena repeat. Bila kena repeat, pastikan kita cari ICU. I bila kita nak start, ada 5 student kan? So mesti student 1, student 2, student 3, student 4, student 5. So I ni bila kita nak start, kita nak start dengan 1. Soalan semua start dengan kosong tapi saya start dengan 1. Condition bila nak stop, bila dah sampai student ke-5. Okay, maksudnya less equal 5. Updating macam mana? Lepas orang 2, lepas 2, 3. Jadi I equal I tambah 1. Bila kita dah dapat cari ICU, barulah kita boleh buat. Cuma sekarang kat sini dia ada total. Dia nak kumpul. Macam contohlah, kalau kita balik kampung pergi dusun nak kumpul buah durian, kita mesti bawa bakul. Bakul ni apa? Bakul ni nama dia durian. Ataupun jumlah durian. Apa tujuan bakul ni? Untuk kumpul buah durian. Masuk durian. Masuk lagi durian. Masuk lagi durian. Kita nak kumpul. Sama juga dengan soalan programming. Bila kita nak kumpul markah, iaitu ada satu bekas, kita nak simpan markah. Markah 1, markah 2, markah 3. Kita kena sediakan bekas. Dan bekas ni nama dia total. Tulis nama bekas tu total. Dan bekas ni pada awalnya sebelum markah tu dimasukkan, bekas ni mesti bekas yang kosong. Okay, jadi bila kita nampak soalan tu dia ada nak kumpul, nak summing a group of numbers, nak accumulate value, dia mesti ada accumulator, iaitu yang ni. Kita kena sediakan total equal 0. Apa itu total equal 0? Bekas tu nama total dan bekas tu kosong untuk kita simpan markah nanti. Itu ada tambahan dia. Okay, untuk ICU dah ada I, ini C, ini U. Nampak je updating, dia akan jump naik sini. Dan selepas updating mesti tutup dengan NY. Jadi awak kena ingat, sebelum NY, benda yang berada sebelum NY dia adalah updating. Dan kalau awak nampak kat sini, print dia berada di luar, bukan berada di dalam.
kenapa? Sekejap lagi kita tengok. Okay. So yang membezakan kat sini adalah total equal 0 sebab kita nak kumpul, nak accumulate. Okay. Saya akan tunjukkan lagi contoh dia. Macam mana fungsi accumulate tu berlaku. Okay. Ini bekas tu nama total, sekarang dia kosong untuk yang ni. Okay, total equal 0 ni bekas ni. Equal 0 masih kosong. Okay, counter tadi saya nak start dengan 1 less equal 5. Okay, counter 1. 1 kurang daripada 5, true. Input mark, okay, masuk satu markah dia 60. So markah ni kita nak simpan dalam bekas. Jadi cara nak simpan dalam bekas, sekarang total kita kosong. Kita akan buat formula macam ni. Total sama dengan total tambah mark. Sebab apa? Total kita apa asalnya? Kosong. Kosong tambah dengan markah kita 60. Jadi total kita sekarang adalah 60. Bukan kosong lagi, 60. Dah simpan. Bila dah simpan, apa kita nak buat? Kita nak pergi next student. So sebab tu ada updating. Pergi next student. Tadi 1 sekarang dah jadi 2. 2 kurang sama dengan 5, true. Masuk markah yang kedua, 90. Markah kedua ni kita nak simpan dalam bekas nama total. Jadi pergi balik kat formula tadi. Total sama juga dengan total tambah markah. Total kita berapa tadi? Dah 60. 60 tambah 90, so dapat total kita 150. Dan begitulah seterusnya sampai dah habis baru kita print total. Okay, kenapa print total ni ada dekat luar? Apa berlaku jika dia berada di dalam? Okay. Okay, kena tahu maksudnya kalau total ni di luar, bila kita dah habis loop, setakat tadi kita buat sampai 150 dia akan print 150 output dia. Tetapi kalau kita letak print ni di sini, okay, kalau saya letak print ni letak dekat dalam ni, tak dekat situ, apa berlaku? Dekat skrin kita nanti dia akan keluar 60, dia akan keluar 150, dia akan keluar. Setiap kali tambah nombor dia akan keluar. Kita tak nak macam tu. Macam mana nak tahu nak macam tu ke tak nak? Awak bayangkan kalau awak beli barang kat pasar raya, resit kat pasar raya tu kan. Katakan item 1 baju, dia bagi RM10. Seluar RM5. Mesti last kali baru keluar total. RM15. Maksudnya dia loop, masuk barang. Dah habis baru dia keluar total. Kalau kita letak print tu di dalam loop, okay, kalau kita letak print di dalam dia jadi macam ni. Baju RM10. Total sama juga dengan RM10. Dia dah keluar total kat sini. Masuk lagi seluar. RM5. Dia keluar lagi total. RM15. Faham tak cerita dia? Kenapa ada di dalam, kenapa ada di luar? Kita kena tengok situation. Biasanya kalau melibatkan pengiraan, output di luar. Maknanya dah habis semua proses, baru letak dekat luar. Laju ni madam ni. Kita teruskan. Ini ada desk checking. Saya tak tunjuk kot desk checking hari ni. Nantilah kita next week ke. Desk checking ni bagus juga untuk train kita. Ini flowchartnya. Ini yang accumulate tadi, ini updating. Kalau nak letak dalam satu box, pastikan updating duduk di bawah. Sebab updating ni akan bawa naik atas. Kalau tertukar tempat, dia tak akan update. Dia akan sangkut kat sini. Tak boleh tukar tempat. Mesti updating berada di bawah. Kalau nak buat kotak berasingan pun boleh. Okay, kita cuba buat satu exercise. Terus exercise. Kita tengok exercise number 7. Contoh ada banyak. Okay, exercise number 7. Katakan saya nak ambil, tadi dah ambil contoh markah kan. Tak apalah, bolehlah. Saya ambil nombor 1. Nombor 2. Okay, kita cuba buat dua soalan ni dulu. Saya akan buat soalan nombor 1 sahaja. Soalan nombor 2 awak cuba. Okay, cuba dalam kelas masing-masing. Okay, tengok untuk soalan nombor 1 dulu. Saya buka untuk kelas apa ni tak tahulah kelas mana ni. Sebab saya tak label tapi tak apalah. Okay, kita start dengan problem analysis. Input, proses, output. Okay, kita ambil soalan yang senang dulu. Dalam soalan nombor 1, okay, apa yang kita nak cari adalah outputnya apa ya kat sini. Kita nak cari sum dan juga average. Cari dia punya ICU dulu. Okay, bila kita nak start?
Nak start bila? Dia kata 20 markah. 20 markah ni mestilah markah tu daripada markah pertama, markah kedua hinggalah markah ke-20. Jadi saya nak, tadi pakai counter saya nak pakai bill lah. Bill sama dengan 1. Okay, bila saya nak stop? Bila 20. Bill less equal 20. Updating lepas 1, 2. Jadi bill sama dengan bill tambah 1. So kita dah ada ICU. Sekarang apa input kita? Apa input kita? Input kita adalah markah. Okay, input kita adalah markah. So ini kita dah nampak input. Okay, bila kita dah, ada tak accumulator dalam soalan ni? Ada tak kita nak kumpul apa-apa? Kalau tengok kat sini dia nak sum, dia nak average. For sure kita mesti kumpul markah ni. So markah ni mesti ada satu bekas yang kita nak simpan. Bekas ni kita bagi nama dia sum. Ikut soalan lah. Bekas ni nama dia sum. Jadi ada accumulator bermaksud kita kena declare, kena letak sum equal 0 sebagai starting dia untuk bekas tu. Okay, sekarang kita cuba buat. Input kita adalah mark. Output kita sum dan juga average. Okay. Kalau tengok example yang pertama tadi, dia cakap for 10 times lah, apa benda lah, tak ada. Okay, tak ada kat output ni sebab output dia sumnya 1 je. Sum dia 1 sahaja. Cuma markah dia. Markah. Okay, jangan bertenang sekejap sebab laju sangat bercakap. Untuk tulis proses, okay. Sekarang yang kita nak masuk secara berulang-ulang adalah dia punya input kan. Input yang nak masuk secara berulang-ulang. So, okay. Mark sama ada nak tulis mark banyak pun boleh ataupun kita boleh tulis mark. Kita nak tulis apa kat sini ya? Kita boleh tulis mark ataupun boleh juga tulis mark ataupun 5 mark pun boleh. Okay, kita tulis mark dululah. Dekat sini kita boleh tulis repeat reading mark. Okay, for 5 ke tadi 20 mark of 20. Repeat reading 20 mark lah, senang. 20 mark. Okay, lepas dah masuk markah kita nak buat apa? Nak kira kan? Jadi kita boleh tulis kat sini and calculate sum dan juga average. Okay, boleh? Calculate sum and average. Okay, kemudian kita akan pergi kepada penulisan pseudocode. Start. Okay, saya nak buat format dia dulu kita ada I set, tadi saya nak pakai bill, set bill equal 1 sebab saya nak start dengan 1. Lepas tu Y, okay, letak dalam bracket lah sebaik-baiknya, bill less equal 20. Okay, lepas tu duduk bawah sikit NY. Okay, NY, lepas tu saya buat stop. So ini format dia dulu, yang asas. Okay, nak buat looping ingat mesti ada I, mesti ada C, U dia. U dia duduk kat mana? U dia mesti duduk sebelum NY. Okay, bill sama juga dengan bill tambah 1. Okay, kat tengah-tengah ni adalah benda yang kita nak repeat. Ini format dia, initial, condition, lepas tu updating dan lepas tu mesti NY, mesti tutup loop. Okay, so sekarang kita nak check dia ada tak accumulator, ada tak nak kumpul. Ada kan tadi nak kumpul sum, so kita letak kat sebelah dia, sum sama juga dengan kosong. Okay, kemudian
Kalau B sama dengan 1, kita kena masukkan dia punya input. Macam biasa juga, lepas input, proses, output. Okay, so input dia adalah read mark. Lepas read mark, apa nak buat dengan mark tu? Mark tu nak simpan dekat dalam sum. So sum sama juga dengan sum tambah mark. Bukan tambah 1 tambah mark sebab kita nak simpan mark. Lepas dah simpan mark, kita nak pergi mana? Kita nak pergi dekat nombor yang seterusnya. Jadi ini sahaja. Lepas dah habis loop, barulah kita kira average. Average kena kira selepas dah habis loop. Dia tak boleh kira kat dalam. Sum pula dah. Sum bahagi dengan 20. Lepas tu baru kita print. Print sum average. Itulah cerita dia. Kenapa kita tak boleh buat average kat dalam ni? Okay, saya bagi contoh ya. Example. Apa berlaku? Kenapa kita letak dia dekat luar? Okay. Okay, yang ni jika average and print berada sebelum updating. Okay, apa berlaku? Dia akan keluar macam ni nanti. Outputnya. Okay, so output dia. Okay, output dia akan keluar. Okay. Average sama dengan 4 contohnya lah. Okay, average sama dengan 6. Average sama dengan 5. Average sama dengan 4. Okay, bukan sekadar average saja, dia akan keluar juga sum berturut-turut. Kita nak keluarkan sum dulu kan. Okay, dia akan keluar sum sama dengan 8 contohnya. So benda tu sum sama juga dengan 12. Contoh lah sum. Dia akan keluar berulang-ulang kali. Macam tu. Tapi jika dia berada selepas NY, jika berada selepas NY, so output dia akan keluar begini. Sum sama juga dengan 40. Average sama juga dengan 20. Itu saja. So mana yang logik? Mestilah yang last ni. Mesti last baru kita nak keluarkan. Itu perbezaan dia. So kita kena tahu kenapa dia berada di luar ni. Kenapa tak kira kat dalam. Okay, kalau tidak penat. Contohlah, kalau saya kata, kalau kita nak cuci pinggan dekat rumah kan. Kita mesti cakap, okay cepat-cepat makan, nak basuh sekaligus. Takkan adik kita habis kita basuh. Kakak kita basuh. Satu-satu kita basuh. Penatlah kita, sama juga dalam komputer. Nak kena kira setiap kali ni kira. Penatlah dia. Masuk dulu. Last kali dah habis masuk baru kita kira. Okay, itu untuk pseudocode. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya nak terus lukis flowchart. Laju kan? Saya nak terus lukis flowchart. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay. Terus buat dekat buku sebab kalau tengok saja memang susah nak masuk nanti. Kena terus buat sama-sama. Jangan tunggu nak buat kemudian nak tengok video nanti baru nak buat, tak payah, buat terus. Video tu untuk refresh je. Ish. Alamak, dia dah bercantum dengan orang sebelah lah. Sekejap saya copy dulu. Okay, saya letak dekat sini lah. Mana dia punya nilai tadi? Kat dia. Mana dia pergi? Undo. Saya buat kat tepi lah. Oh, tak boleh, dia tak mahu dah. Undo lagi. Okay, sekejap undo dulu.
Redo balik, redo. Okay, undo. Saya copy dulu. Okay, kita pergi dekat sini buat flowchart dia. Kenapa dia tak nak masuk kat sana? Masuk pun. Okay. Mesti awak yang dah siap dulu kan? Saya duk terhegeh-hegeh kat sini. Okay, start. Saya plan ni kalau sempat nak run coding, tapi saya tak tahulah sempat ke tidak, tengok korang boleh ke tak. Kalau tak boleh, saya pun tak boleh nak laju-laju juga. Okay, updating. Saya akan stop kat sini dulu. Kita lukis dulu apa yang ada. Okay, start. Okay, bentuk capsule. Lepas tu ini bentuk rectangle sebab dia proses. Pastikan dia tak sengit lah. Saya pun risau takut terbuat sengit. Okay. Arrow jangan lupa. Lepas tu Y bentuk diamond. Okay, decision symbol, ada arrow dan pastikan ada true false. False di sebelah kanan, mesti sebelah kanan. Okay, lepas tu kalau true di sebelah bawah, read bentuk parallel, pastikan nampak parallel. Kemudian kita akan masuk dekat sum. Jangan hanging, medium dah hanging dah. Sekejap, buat elok-elok sikit. Okay, ni naik atas sikit lah. Okay, read parallel. Ada arrow, jangan ada yang terbuka. Kemudian sum ini bentuk rectangle sebab dia proses. Okay, lepas tu letak arrow. Kemudian kita pergi kepada updating. Okay, updating kita bagi tengah sikit. Okay, ini pergi bawah. Updating bentuk rectangle macam saya sebut tadi. Nak letak satu kotak pun boleh, nak asing pun boleh. Dan yang penting updating ni dia akan naik atas. Naik pergi dekat mana? Dia akan pergi dekat Y. Saya kecilkan sikit. Naik kat sini. Okay, naik dekat condition dia. Arrow jangan lupa. Letak arrow. Okay, ni boleh letak arrow sini. Kemudian NY ni tak ada. Dan average, print, sum ni semua akan berada bila dia false. Okay, bila dia false. Dia tak mau pula. Okay, dia akan berada bila false. Average. Okay, saya buang ni. Stop pun akan berada di sebelah sana. Okay. So, kita pun buatlah benda ni. Ini adalah proses, ini adalah print. So, asingkan dia. Asingkan dia, stop pun asingkan. Okay, average formula, so bentuk rectangle. Kemudian dia ada print, parallel. Kemudian stop. Itulah bentuk flowchartnya. Okay. True jangan lupa letak. Saya dah lupa. Letak true. Okay, ada soalan tak? Okay, true alamat buruknya. Menggigil-gigil tangan saya. Letak true. Okay. Okay, ada soalan? Saya akan copy flowchart ni ya dekat dalam link ni. Ini adalah pseudocode flowchart saya buat kat sini. Boleh, mungkin masih keliru kan, tapi kena praktis beberapa kali sebab dia bukan boleh terus faham juga kan, melainkan kita memang dah study awal, kita dah cuba, mungkin kita boleh nampak lah. Okay, ini pun kita ada lagi yang lebih susah daripada ni. Jadi benda ni memang kena boleh buat.
kena boleh buat. Saya try copy dekat kelas lagi satu. Flowchart. Okay. Ataupun mana yang dekat kelas lagi satu tu nampak apa yang saya tulis ni, boleh copy. Okay. Okay, ada dah. Oh dah ada dah. Thank you sayang. Masya Allah, thank you so much. Okay, very good. Okay, thank you sayang. Okay, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya saya nak awak semua yang cuba dekat kelas masing-masing. Saya bagi 5 minit je. 5 minit je untuk cuba. Soalan nombor 7 bagi soalan nombor 3 sayang. Okay, tadi nombor 2, nombor 2. Oh, tadi nombor 1 kan? Okay. Ajak confuse dah saya. Kita buat soalan nombor berapa ni tadi? Oh, soalan nombor 2. Oh, dia lari tadi, dia lari. Okay, soalan nombor 1 selesai. Cuba buat soalan nombor 2. Okay, cuba. Soalan nombor 2. Sila buat sekarang. Perlu bantu tak? Tak payahlah, buat sendiri. Tips dia, cari dulu ICU. Lepas tu cari apa dia punya output dan cari dia punya input. Cari dulu input apa, output apa. Ini adalah dia punya proses. Okay, cuba soalan nombor 2. Okay, oh laju. Thank you sayang, laju. Okay, very good, laju. Tak apalah, walaupun baru tulis ni, kira laju dah tu. Okay, satu kelas lagi. Soalan nombor 2. Oh, saya belum buat kotak dia ke? Apa ni media ni? Okay, saya buat kotak dulu Okay, insert table. Okay, kalau cepat buat kita boleh run coding. Okay, sila cuba. Soalan nombor 2. Okay, silakan nombor 2 dekat bawah. Soalan nombor 2. Okay, thank you. Yes, bagus juga tulis kat sini. Bagus sayang, Saya buat note Okay, buat kat bawah ni supaya kita analyse dulu. Thank you sayang, bagus idea tu. Tulis kat bawah. Okay, kita check dulu. Okay, soalan ni dia nak buat square 10 numbers. 10 numbers. So, kita boleh start dengan line saya teruk. Madam, sorry kalau okay KJ. Ya Allah, terima kasih bagi tahu. Kesian awak. Okay, 10 minit ya daripada sekarang. Ni 11.47. Pukul 11, apa yang 53. Okay, kelas ni tak bergerak-gerak lagi. Cepat gerak. Okay, kelas ni dah laju dah. Bagus. Okay, input number. Betul.
Okay, kalau number ni nak tambah kepada number for 10 time pun boleh. Okay, ni lagi better kot. For 10 time. Okay, ini tambahan sahaja ataupun boleh tulis 10 number pun boleh. Ni tambahan yang barulah, so dua-dua boleh. Okay. Yes, betul. Untuk initial condition updating semua betul. Simbol ni saya tukar. Aku tulis je simbol biasa, saya akan cuba ubah. Ini saya cuba ubah simbol dia. Less equal. Okay. Okay, bagus, betul Ni F4018 kot ni kan? Okay, very good. So yang lain boleh tulis untuk proses dan juga output. Thank you, apa ni, Fox. Okay, yang ni, okay. Terkejut saya. Tiba-tiba muncul gedebab terus kat situ kan. Okay, satu lagi option, kita boleh tulis juga macam kat sini, 10 number. Boleh juga. Okay, tambahan tambahan. Untuk nampak dia repetition. Okay. Okay, kat sini saya nak tanya. Kejap lagi lah tanya, buat dulu. Sibuk je nak kacau kan. Okay, tak apa, buat. Okay. Okay. Okay, tulis dulu, sekejap lagi kita bincang So the passing mark is 40 marks and above. Okay, kat sini dia nak kira bilangan orang yang tak. Soalan kita nak soalan kita. Soalan ini dia nak kira bilangan tak. Bilangan fail tak ada. Itu means bilangan what? Marks. Better than 40. Better than 40. Pass is equal to pass plus 1. And ada tak ada pass. If tapi tak ada. Untuk 98, kita saya bagi pada Okay, satu kelas dah siap. Thank you so much. Masya Allah. Hai. Untuk flowchart tunggu kita bincang dulu Dah betul barulah kita pergi buat flowchart. Okay, kalau ada yang macam jawapan saya lain sikit madam. Tulis kat bawah ni. Tulis kat bawah ni. Yang kedua pula, kalau ada yang berlainan macam kalau saya nak tulis juga tak ada peluang, tulis je kat bawah ni. Kalau kata ni dia IPO saya lain, tulis kat bawah ni option yang kedua. Supaya semua orang ada peluang untuk share idea masing-masing. Jangan malu, jangan takut sebab kat sini saya tak tahu pun siapa yang tulis. Okay, teruskan. Tadi yang kelas ni laju. Tiba-tiba kelas yang ni pula. Terus dapat serentak. Okay, kita tunggu sikit lagi. Okay, tunggu sikit. Tulis je dulu. Tak tahu, benda saya tak tahulah. Habis tu apa yang tahu? Tulis dulu apa benda yang awak nampak daripada akal fikiran awak. Nanti bila saya betulkan, take note. Okay, benda ni tak boleh. Benda ni macam ni. Okay, padam dah. Okay, tak confident dah. Okay, cepat kita nak tunggu sampai stop ni. Cepat bantu kawan-kawan awak. Okay, ni nak letak print dekat luar. Okay, setiap soalan dia tak sama prosedur dia. Kita kena fikir apa yang kita nak keluarkan nanti. Kita kena fikir end product kita. Contoh kalau nak masak, mesti kita dah fikir dah. Contoh nak masak, masak apa tengah hari, nak masak nasi ayam. Mesti kita dah membayangkan nasi tu nanti ada ayam dia, ada kuah, ada sos. Kita kena tahu apa end product dia. Sama juga dengan programming ni. That's why daripada sequence dulu kita fikir nak cari output.
Sekejap kat atas, sekejap. Sekejap kat atas, sekejap kat bawah. Okay, nanti kita cuba dua-dua. Macam mana nak letak ni? Dia tak tahu. Clue dia, apa output kita nak cari. Kena fikir end product. Kena imagine apa yang akan kita dapat dekat output screen tu. Okay. Kena imagine end product dulu. Contohlah macam kita nak pergi holiday kan. Takkan start engine tu tak tahu nak pergi mana. Mungkinlah bila stres kan, kita drive. Nak pergi mana tak tahu, ikut je kaki, tangan, pulas kan. Tapi biasanya secara orang yang normal, bila nak pergi mana-mana dia dah plan dah. Saya nak pergi Johor. Johor tu kat mana? Johor Bahru. Johor Bahru tu kat mana? Hotel apa? Nak shopping kat mana? Kita dah ada plan. Begitu juga dengan coding ni, kena tahu end product kita nak cari apa. Cepat sikit lagi. Sikit lagi, jangan start sampai sini. Sikit lagi, habiskan sampai stop. Habiskan sampai stop. Okay. Kita tunggu satu kelas ni lagi, dia tak habis lagi sampai stop. Masa pun dah tamat dah. Cepat. Ini kelas F4018 kot. Okay, pasal apa nak buat? Selagi 2 minit lagi. Takkan tak boleh buat hari tu, korang dah masuk dah ni. Korang dah masuk dah counter control kan. Baru satu kot exercise kita buat hari tu. Okay, dah ada yang nak tulis. Alright. Satu kelas ramai kot. Takkan ramai-ramai tak ada yang mampu nak tulis ni. Cepat, boleh bagi feedback dekat grup kelas masing-masing pun boleh. Bincang dekat grup kelas. Cepat, selagi tak habis ni saya tak akan proceed. Tolong. Tolong. Bincang kat grup kelas. Apa nak proceed seterusnya? Saya bagi peluang lagi 3 minit. Nampak macam tak ada nak run coding ni. Baru satu soalan. 1 jam baru satu soalan. Sudah. 3 minit lagi. Kalau tak kira kalah lah. 3 minit dari sekarang. Bincang dekat grup kelas awak. Siapa benda nak tulis tu? Yang abang-abang, kakak-kakak mesti boleh bantu kan? Mesti boleh bantu. Sebab awak dah belajar 1 sem kot. Kalau tak boleh type dekat Drive, boleh type dekat chat. Dekat Google Meet chat. Saya akan copy masuk sini. 2 minit lagi. Kalau exam macam mana sangkut kat sini ni jenuh. 2 minit lagi. Minit. Mana? Mana? Azam, mana Azam? Amir, Ilhan, Hadi, Hazmi. Selalu Hazmi laju je type ni. Mahathir, Safarul, Syazwan, Aiman, Aina,
Izdina, Kausar. Sama Kausar pun laju juga. Aimuni, Aisyah, Anissa, Izzati, Nat, Syahidah, KJ, Sarah. Mana? 1 minit lagi. 1 minit lagi. Peluang anda dibuka. Risau saya ni. Macam mana nak laju? Oh, thank you so much. Iguana dah masuk. Please lah. Do something. Write something. Please, try. Try. Don't give up before you try to solve the question. At least you write something. Mesti updating mana? Cari basic. You dah tulis dah dekat note ni you punya updating. Tulis dulu apa yang you nampak. Okay, masa dah tamat. Okay, kenapa begitu? Okay, so kalau macam ini hasilnya, maksudnya you kena do something. Do something apa ni? Do something. Tengok, maksudnya, saya tak boleh buat lagi lah repetition. Saya tak mampu buat lagi. Jadi apa inisiatif yang kita perlu buat? Tengok balik video yang saya bagi, practice balik soalan-soalan yang kita dah bincang. Okay, tak apa. Thank you pada yang dah cuba ni. Kita discuss daripada kelas ni dulu. Sebelum tu saya akan bagi guideline dululah. Okay, guideline dulu untuk soalan nombor 2. Okay, tengok begini macam mana kita nak buat analisa daripada soalan tu. Kalau tengok soalan ini, dia kata print square 10 numbers. Okay, square of 10 numbers. Apa maksud square of 10 numbers ni? Kita mesti tambah dulu tak nombor tu. Square of 10 numbers So kat sini katakan kita ada 10 nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampailah nombor yang ke-10. Okey, katakan nombor pertama ni 9. So kita nak cari square dia adalah 3. Katakan ini 4. Square ke square root? Square. Sorry. Square ambil nombor simple. Okey, katakan nombor 2. So square kita akan dapat 4. Maksudnya ini dekat screen. Ini output yang kita nak. Ini output yang kita nak. Nombor 2 katakan nilai dia 3. So square dia kita dapat 9. Ini kita nilai dia 4. Kita dapat 16. Ini nilai dia 7. Kita dapat 49. Ini nilai dia 10. Kita dapat 100 ni. Okey, faham tak cerita yang ini dulu? Komen dulu. Kena respon. Okey. Dia kata ada 10 nombor. Nombor pertama, nombor kedua sampai nombor ke-10. Dan nombor-nombor itu untuk nombor pertama adalah nombor 2. Apa dia punya square? 4. So kita mesti nak keluarkan 4. Apa nombor kedua? Nombor kedua nilai dia 3. Dia mesti keluar 9. Jadi nampak tak output kita ni keluar banyak kali. Ini keluar untuk square 1, square 2, square 3 sampai square ke-10. Kalau dia nak keluar banyak kali macam ni, bermaksud print kita akan print di dalam. Okay, itu satu. Yang kedua adalah I see you. I bila saya nak start? Saya nak start dengan nombor 1. So I sama dengan 1. Bila saya nak stop? Saya nak stop I less, Okay, I less equal 10. Updating, lepas 1, 2. So I sama dengan I tambah 1. Okay, apa output kita? Nampak tak output kita ni? Ada berapa output? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 output. Bukan 1 10. Jadi kita akan tulis kat sini square. Okay, square. Ini dia tak keluar 1. Dia akan keluar 10. Square for 10 numbers. Okay. Okay, faham tak kenapa benda ni muncul pula? Kenapa tadi tak ada ni dia? Sebab tadi kita nak keluar 1 je. Tapi yang ni, kita nak keluarkan ke 10-10 square tu. Macam mana nak tahu? Tengok situation yang saya bagi ni. Tengok situation ni. Setiap satu nombor lain square dia. Okay. Repeat reading 10 numbers and calculate square of numbers. Yes, betul. Okay, bagus. Inilah problem analysis. Cuma tambahan ni kita boleh tulis 10 number boleh. Okay, ataupun number for 10 times boleh. Cuma yang ini kena tengok. Kalau output dia lebih daripada sekali, so kita tulis for 10 numbers. Okay. Sekarang kita tengok pula untuk dia punya pseudocode. Set bill letak 1 je L.
Okay, itu bill kalau double L tu untuk bayaran. Okay, awak nak start dengan kosong. Boleh nak start dengan kosong. Kalau nak start dengan kosong, kita mesti berakhir dengan apa? Kalau awak buat less equal 10, berapa jumlah yang akan keluar nanti? Dia akan jadi berapa bilangan nombor? Dia tak jadi 10 dah, dia dah jadi 11. Soalan minta 10 ke 11? Soalan minta 10. Kalau awak start dengan kosong, so di sini saya akan buat salah dululah, takut awak tak perasan benda tu. Kalau nak start dengan kosong, bermaksud di sini kita kena start dengan, saya padam dulu arrow dia ni. Okay, so tu kena tahu sebab kita nak 10 nombor. Okay, kita nak 10 nombor, jadi bill less 10. Okay, faham tak kenapa begitu? Ini condition. Condition. Saya buat warna hijau ni. Hijau pertama R. Okay, so ini kena hati-hati sebab soalan minta 10. Kalau awak buat start daripada kosong, maksudnya dia kena less, kalau buat less equal 10, dia akan dapat 11 number. Betul tak? Jangan buat macam ni. Kalau start dengan kosong, dia akan jadi less 10. Faham tak? Okay. Lepas tu, read number betul. Okay. Lepas dah read number, apa kita nak buat dengan nombor itu? Square sama dengan number darab number. Betul. Print square. Betul. Yes, tepat sekali. Yang ini adalah jawapan yang sangat perfect. Very good. Cuma indentation kena jaga. Indent masuk dalam. Okay, bagi nampak indent dia tu. Maksudnya awak dah faham flow dia. Awak dah faham flow dia sayang. Tahniah. Okay, updating and why stop. Ini adalah pseudocode yang betul. Okay, so group ni dah boleh buat untuk flow chart. Okay, bagi yang masih confused, saya akan sambung dekat sini. Tak payah stop dah. Saya sambung. Okay, saya sambung. Cuba kita tengok untuk problem analysis. Okay, saya akan sambung problem analysis. So, tengok sini. Siapa yang masih keliru, tengok balik. Saya akan explain untuk yang ni. Okay, number boleh tambah number for 10 times. Okay, so terpulang. Nak buat 10 numbers boleh. Numbers for 10 times boleh. Okay, repeat reading. Kita tak repeat reading square sayang. Kita nak cari square. Kalau kita nak cari square, takkan kita nak read square. Kita tak tahu pun square tu apa. Repeat reading ni maksudnya input. Repeat reading, kita nak read input sayang. Read input. Nombor kan ada 1 hingga 10. Repeat reading. Repeat, ulang nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kita bukan ulang square. Kita ulang repeat reading. Reading ni apa? Reading ni read. Read tu apa? Input sayang. Okay, so bukan square. Square tu adalah yang kita nak cari. So repeat reading of 10 numbers. Betul. Okay, dan kita boleh tambah. Then calculate square. Okay, lepas tu kita nak calculate square. Okay, group tadi ada tak calculate square? Okay. Okay, so square ini ada berapa kali? Bukan square ini berapa kali kita nak keluarkan square itu? Square for kita kena cari output dulu sayang. Risaunya saya. Praktis lagi praktis lagi sebab dia nak kata nak hafal format tu tak boleh. For 10 numbers. Okay, sebab kita nak keluar 10 kali square. Okay, tengok dekat sini. Set counter equal 1. Betul. Lepas tu less equal 10, betul. Saya akan tukar simbol ini baru betul. Kalau start dengan 1, baru kita boleh buat less equal 10. Oh, ni dah ada. Okay, less equal 10. Kemudian awak dah nampak dah kat sini. Read number for 10 time. Okay, 10 time ini kita tak boleh tulis dekat dalam ni. 10 time inilah yang kita gantikan dengan I, C, U. 10 time itulah menyebabkan munculnya ICU ni. Sebab apa ICU ada? Sebab 10 time ni. Okay, jadi 10 time ni dah tak perlu wujud lagi dah. Sebab apa? 10 time itu menyebabkan wujudnya I, wujudnya C dan wujudnya U. Sebab apa ada ICU ni? Sebab 10 time tu. Jadi yang kita nak apa? Read number saja. Faham tak kat sini? Read number. Lepas dah read number nak buat apa? Nombor tu apa kita nak buat untuk nombor tu?
Lepas dah masuk nombor, contoh saya masuk nombor 2, apa nak buat dengan nombor 2 tu? Kita nak cari dia punya square. So, kena bermain dengan logik akal kita. Lepas masuk nombor ni, apa kita nak buat dekat nombor tu? Square sama juga dengan number, darab number. Lepas dah kira, apa kita nak buat dekat nombor tu? Dah kira dah dapat dah square. Kita nak print. Kita tak boleh print yang last. Print square ataupun display. Square. Lepas tu baru updating untuk pergi kepada nombor yang berikutnya. Okay, lepas tu jangan lupa nampak je updating mesti tutup dengan NY. Okay. Lepas tu barulah pergi kepada apa ni? NY baru pergi kepada stop. Okay. Sekarang ni katakanlah print ni akan berada di luar. Apa yang dia akan berlaku? Apa berlaku kat dia? Dia ada kat sini. Tengok contoh yang saya bagi. Kalau print tu berada di luar, sepatutnya saya padam dulu. Okay, ni output. Okay, ni output yang kita dapat sepatutnya. Dia akan keluar semua sekali ni. Bila kita letak output di luar, selepas NY baru ada print, dia akan jadi apa? Okay, output dia akan keluar 100 je. Dia akan keluar yang last sahaja. Itu perbezaan. Ini kalau print di luar. Ini di dalam. Kalau di dalam dia akan berulang-ulang keluar. Kalau kita letak dekat luar, dia yang keluar yang last sekali. Okay, itu kita kena tahu kenapa dia ada kat dalam, kenapa dia ada kat luar. Kita kena tahu kita nak print berapa kali. Kalau nak print benda tu banyak kali, duduk dekat dalam loop. Daripada read number sampai print square ni, yang berada antara Y dan juga updating, inilah benda yang kita nak looping. Inilah benda yang kita nak looping. Okay, sekarang buat flowchart dan masukkan flowchart anda di dalam ni. Okay, sekejap lagi kita buat exercise kedua, harap ada improvement. Okay, masukkan flowchart kat sini. Harap ada sedikit penambahbaikan daripada soalan tadi. Saya akan pilih soalan yang seterusnya. So, kelas yang dah settle boleh proceed. Saya nak ambil okay, saya nak test satu je lagi. Soalan 67 ni boleh buat awak confused juga. Okay, saya nak ambil nombor 5. Okay, semua cuba nombor 5. Sebab tu bukan saya tak nak run coding. Selagi kalau kita tak boleh nak catch up benda ni, macam apa function kita run coding kan. Kita tak faham pun apa kita buat lagi. Okay, cuba soalan nombor 5 pula. Tengok, kalau soalan nombor 5 dah okay, kita akan buat yang lain. Kemudian, okay, ni soalan nombor 5 Okay, terus buat. Harap ada sedikit improvement dekat soalan ni. Tapi sebelum tu, flowchart Sam, saya akan semak. Okay. Soalan nombor 5 sayang, flowchart pun sama. Masukkan flowchart. Dan kemudian proceed soalan nombor 5. Kalau laju progresnya, bolehlah saya laju sikit. Okay. Okay, soalan nombor 5. Tapi saya nak flowchart Flowchart jangan lupa masukkan dekat sini. Dan kena minta mohon kerjasama semualah untuk bantu satu kelas. Kena sama-sama bantu untuk melancarkan lagi perbincangan kita ni. Jangan kita hanya ambil bahagian yang tak apalah, biarlah dia orang buat, saya tak pandai. Sampai bila kita nak pandai kalau kita tak cuba? Dan Maiden dah buat Google Drive yang Maiden tak tahu pun siapa yang tulis. So kalau salah ke betul, tak ada siapa yang nak gelakkan awak. Dan tak ada siapa tahu pun awak yang tulis. Okay, jadi inilah peluang untuk awak tulis apa yang awak nampak. Dan baru awak tahu apa yang awak nampak tu betul ke salah. Okay.
Contoh kan kalau macam masak, senang je masak. Tapi kalau kita tak pernah cuba, susah sebenarnya. Nak goreng telur je. Senang je goreng telur. Tapi kalau kita tak pernah cuba, benda tu jadi susah. Macam mana nak pecahkan dia, nak angkat macam mana. Okay. Flowchart belum muncul lagi. So yang lain tu boleh proceed dengan soalan nombor 5. Tulis jawapan awak. Okay, sekejap lagi saya akan masuk. Ada 2 soalan lagi nak buat sebenarnya. Saya akan selesaikan 10 dan 11. So mungkin saya akan buat nombor 10 madam, yang student akan buat nombor 11 nanti ya. Selesaikan nombor 3, nombor 5 ni dulu. Cepat. Nombor 7. Nombor 11, nombor 10. Okay. Yes. Okay, mana flowchart lambat juga ni, tapi tak apalah, bagi masa lagi. Okay, flowchart. Yang lain tu boleh lah bagi idea ke semua tengah buat flowchart. Okay, tak apa, saya tunggu sekejap lagi. Ini flowchart untuk benda ni. Kalau tak dapat share kat sini, macam saya cakap tadi, share dekat dalam grup Telegram. Saya akan ambil daripada situ. Okay, belum ada lagi. Okay, dah ada. Terima kasih. Kelas ni laju pula. Okay, so saya tengok dulu flowchart dia. B1, betul, yes, betul sayang. Yes, very good. Okay, sedikit je yang salah. Apa dia? Sedikit je sayang. Okay, sebab tu saya nak awak buat supaya madam boleh bantu untuk perbaiki lagi. Kalau madam buat tu macam semua betul kan. Walaupun kadang-kadang madam buat ada silap. Tengok ya. Okay, dekat sini. Okay, dan apa dalam draft tu supaya senang jadi rujukan selepas ini. Tak adalah madam ada tak latihan hari tu jawapan dia. Jenuh nak layan seorang-seorang. Okay, kena effort tu kena lebih sikit sayang sebab dia kamu dah kena praktis. Jangan malas, jangan give up. Okay, start betul, read ada true false betul, read number betul, ini betul, ini betul, ini betul. Yang mana salahnya? Di sini salah sayang. Okay, bentuk diamond dia akan ada 2 arrow out. Bentuk ini dia akan ada 1 arrow out. Bentuk rectangle 1, okay sekejap padam dulu bagi kemas-kemas sikit. Oh ya Allah. Okay, kat situ je salah sedikit.
Kena ingat bentuk ni. Okay, tapi baguslah dah cuba kan. Terima kasih. Okay, untuk bentuk terminal dia tak ada arrow masuk. Dia ada satu arrow keluar. Untuk bentuk decision symbol, dia akan ada satu arrow masuk, dua arrow keluar. Untuk bentuk rectangle, dia ada satu arrow masuk, satu sahaja arrow keluar. Bentuk apa lagi? Parallelogram. Bentuk parallelogram, dia ada satu masuk, satu keluar. Dia tak akan ada lebih daripada itu. So kalau tengok kat sini, awak punya bill, okay, bill awak ada satu masuk, satu keluar bawah, satu keluar tepi. So ni tak boleh. Ini dia hanya ada satu je arrow keluar. Satu je arrow keluar. Jadi macam mana nak betulkan dia? Okay. Take note benda ni, dia tak boleh suka-suka kita tambah arrow tu, tapi tak apalah mungkin confused. Okay, yang bawah ni kita buang. Ni tak payah, tak payah. Ini saya buang dulu, garisan ni buang dulu. Anggaplah tak ada ni. Macam mana nak anggap tak ada, nampak tu. Sekejap, saya cuba buat warna putih sekejap So buang benda ni. Okay, buang. Buang, ni tak ada. Bawah ni tak ada, ingat tu. Bawah ni tak ada. Dia tak ada apa-apa. Okay, kalau nak tarik juga ke bawah boleh. Nak tarik, nak letak juga bawah ni. Macam tu. Stop. Jangan cantum. Jangan cantum. Kalau nak bawa juga ke bawah, jangan cantum. Ni tak ada apa-apa. Faham tak? Tapi kalau macam tak payah kita nak susah-susah tarik letak kat bawah. Sorry. Kita boleh, ni tak ada ingat tak ada apa-apa kat bawah ni. Tak ada apa-apa. Okey. So ni. Okey. Kita terus tulis kat sini, buat terus stop. Okey. Faham tak? Ni tak perlu ada apa-apa. Kalau nak tarik juga bawah, jangan cantum. Okay, thank you sayang. Very good, Tanya. Sekurang-kurangnya awak nampak apa yang kena perbaiki. Okay. Boleh? Okay. Kalau nak tarik ke bawah, boleh tapi jangan cantum. Sebab updating dia hanya untuk naik atas sahaja. Okay, clear? Okay, bagus ya. Selesai exercise 7. So, boleh teruskan dengan exercise 5 sayang. Oh, bagus. Saya suka lah macam ni. Laju macam ni. Bagus sayang. Okay. Okay, teruskan. Saya nak tengok kelas 1 lagi. Kita progress dia. Okay, bagus. Dah ada juga. Belum lagi. Belum. Ya Allah. Cepat sayang. Okay, soalan nombor 5 dah jalan. Bagus. Flowchartnya mana? Flowchart. Flowchart itu dulu. Jangan ada yang tak buat, buat sayang. Okay, Megan tak bolehlah nak tunjuk semua supaya nak awak cuba. Okay. Teruskan, saya tunggu flowchart daripada kelas ni. Okay, flowchartnya mana? Boleh juga share dekat group kelas. Ni pun dah 12.30 dah. Sentinel tak masuk lagi. Okay, thank you Kausar. Kausar dia bagi dekat Telegram. Thank you so much sayang. Okay, kita tunggu Kausar ada masukkan. Okay, very good sayang. Thank you. Okay, kalau tak boleh nak masukkan kat sini tak apa. Sense tempat yang awak boleh masukkan dan saya akan bantu untuk semak. Nampak tak Kausar buat ni? Dia tarik ke bawah. Tapi tak bercantum Saya check dulu. Yes, bagus. Yes, Kausar. Perfect. Betul sayang. Very good. Pandai. Okay, Tanya. Inilah kalau nak tarik bawah, jangan cantum arrow ni. Ini betul. Okay, very good. Tu saya kata selalu Kausar laju je respon. Tapi tak maulah selalu Kausar je kan. Yang lain pun kena. Kena sayang. Saya dah berkobar-kobar dah. Korang pun kena semangat tu kena berkobar-kobar. Kena, jangan takut. Kena cuba. Jangan takut berdepan dengan masalah. Takut salah. Kita manusia takkan sempurna. Belajar dari kesilapan. Kalau kita tak pernah buat silap, kita nak hidup kita akan senang je. Ada manusia hidup dia sentiasa senang. Dia pasti akan ada ujian. Wah. Macam sekarang ni kan, ujian nak menyelesaikan ni. Kena cuba. Okay. Penat macam lumba lari je rasa. Okay, wah lajunya. Masya Allah. Okay, laju Okay, selesai. Saya nak semak untuk kelas ni dulu. Macam mana cerita dia. Okay. Soalan dia,
Nombor apa tadi? Nombor 5. Okay, bagus sayang, betul. Sebab ada 1000 betul, calculate, okay, yes betul. Ini tak ada sum for 1000 number, tak ada sebab sum ni sekali je. Bagus, problem analysis betul. Dia cakap macam kata api dah. Pseudocode, betul. Yes, very good. Kenapa ada sum equal 0? Sebab kita nak accumulate. So ini adalah accumulator kita. Masya Allah, betul sayang. Very good, perfect. Okay, proceed dengan flowchart. Kalau macam ni barulah saya boleh laju. Okay, bagus. Ni pun dah laju dah. Masya Allah. Okay, cepat. Okay, input yes, perfect. Problem analysis, perfect. Very good sayang. Dah ada improvement. Yay! Yes, betul. Bagus. Perfect. Cuma accumulator je tak initialize lagi. Bila ada sum, apa kita kena tambah? Kita nak accumulate, mesti ada accumulator kat atas tu. Kat mana? Nak tambah. Mesti ada sum equal 0. Bila kita nak kumpul, mesti ada sum equal 0. Okay, proceed dengan flowchart dan share. Okay. Sum equal 0 tidak berada di situ sayang. Dia berada di mana? Dia mesti ada dekat yes, dekat atas tu boleh, dekat sebelah counter pun boleh. Okay, very good, betul. Okay, kena duduk di atas, bukan duduk kat dalam loop, mesti duduk di atas. Okay, betul. So, sum equal 0 dah ada, betul. Okay, kalau nak letak dekat atas ni pun boleh, nak letak kat tepi ni pun boleh. Okay. Okay, very good, betul sayang, bagus. Siapa ni Shiro. Saya tak tahulah siapa Shiro ni, tapi bagus, thank you sebab aktif kat sini. Counter, alright. Sama dengan counter. Tambah. Okay, yes, very good, betul sayang. Right. Okay. Okay. Ada sikit je kena betulkan. Ingat, bila nampak updating mana? Lepas updating mesti NY. Selepas updating mesti NY. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh dipisahkan. Updating akan diikuti oleh NY. Itu je silap dia sikit. Kat mana? Ingat, nampak updating, selepas updating mesti NY. Dia tak boleh ada benda lain. Updating diikuti oleh NY. So mana satu? Kat mana? NY tak boleh berada di sini. Okay, ini pasangan ni, jangan pisahkan dia. Updating NY, updating NY. Right? Yes sayang, very good, perfect. Congrats. Okay, cocok. Tiba-tiba baru nak puji. Kita nak print apa ni? Output kita apa sayang? Itulah, tak boleh puji. Bila puji je kan, hilang konsentrasi. Okay sayang, perfect, very good, pandai. Okay, proceed dengan flowchart. Okay, tahniah. Macam ni lah yang kita nak. Maksudnya awak boleh. Boleh, kena cuba sayang. Okay, flowchart. Saya tunggu flowchart dekat sini. Okay, print saya, yes. Okay, flowchart. Macam nak muncul dah ni. Flowchart. Yes, ya Allah. Macam ajaib kan, minta dapat. Syok kan, minta. Mana flowchart muncul? Mana sudah kok muncul? Masya Allah. Okay, betul sayang, betul. Yes, perfect, very good Tania. Tania pandai. Okay, pandai. Tania, lepas ni kita akan masuk. Okay, kita akan masuk soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya kalau nak cuba-cuba dulu bolehlah. Tapi saya akan kena tunjuk dulu sebab dia lain sedikit. Sebab kita tak nampak berapa kali dia nak loop. Okay. Alright, tahniah. Dah selesai. Okay, sementara kita proceed. Lengkapkan buku masing-masing. Mana yang masih slow motion lagi tu tulis. Okay, ini pun dah selesai. Kita tunggu flowchart. Boleh share dekat sini ataupun dekat group ya. Macam rasa macam lumba lari. Mengah. Bagus. Alhamdulillah. Masya Allah, syukur. Boleh buat dah.
Kalau siapa yang nak run coding kan, boleh je pergi kat channel saya, batch dulu dah ada, saya dah run coding, boleh tengok. Okay, link yang saya bagi tu link untuk kelas masing-masing. Tapi kalau nak tengok macam excitednya nak run coding selection tu semua, pergi dekat channel saya, awak cari dekat folder SC025 playlist SC025, dalam tu saya dah run coding macam-macam, boleh tengok. Okay, satu lagi flowchart satu lagi. Tengok kalau Kausar share dekat sini, belum lagi. Okay, Kausar juga yang kena. Yang lain mana? Untuk kelas satu lagi dah boleh study dah. Soalan nombor 10, 11 tu boleh study dah. Boleh cuba cari input output dia apa, lepas tu ICU dia apa. Boleh try cari. Sebelum saya tunjuk nanti awak boleh compare. Okay, kita tunggu lagi. Saya tunggu seminit lagi. Kalau tak ada juga flowchart, saya akan proceed dengan soalan berikutnya. Tapi tidak bermakna tak payah letak. Kita akan semak kemudian. Seminit lagi. Lepas seminit saya akan proceed soalan nombor 10 dan 11. Ataupun saya bagi peluang dekat awak lah pilih. Nak Maiden tunjukkan 10 ke nak Maiden tunjukkan 11. Antara dua ni. Maiden tulis kat sini. Maiden tulis kat sini, Maiden 10 kan. Tapi kalau awak rasa saya nak Maiden buat 11 lah. Tak apa, boleh je bagi tahu. Air saya dah habis 2 gelas dah. Haus rupanya mengajar 2 kelas ni walaupun online sama-sama. Sampai saya kena habiskan 2 gelas air. Tambah-tambah bila tunggu flowchart ni, nak kena tambah segelas lagi. Aduh. Okey, dah habis dah masa tamat tempoh dia. Okey, hutang kira hutang. Okey, hutang Maiden. Ingat tu. Bila tuntut tadi. Okay. Alright, kita proceed soalan nombor 10 sebab tak boleh nak tunggu sangat. Okay, tak boleh nak tunggu sangat masa kita tu Okey, kita teruskan soalan nombor 10 dan 11. Okey, Maiden tunjukkan soalan nombor 10 boleh atau nak suruh nombor 11? Kalau tak ada respon tak apa, Maiden buat nombor 10 Awak akan cuba buat nombor 11. So, tengok betul-betul. Jangan tengok salah-salah, tengok betul-betul. Okey. Alright, soalan nombor 10. Macam biasa juga, kita kena cari apa kita punya input. Okay, boleh tak awak bagi tahu saya, apa perbezaan soalan nombor 10 ni dengan soalan-soalan sebelum ni? Apa perbezaan yang ketara? Apa perbezaan yang ketara dia? Siapa boleh bagi tahu? Apa beza soalan ni dengan soalan-soalan lain? Tak ada. Apa perbezaannya? Soalan nombor 10 dengan yang lain. Cepat respon. Kalau tak, kalau kita habis 1.5 ni, mesti tak nak kan? Ada setengah jam lagi. Apa beza soalan nombor 10 ni dengan soalan lain? Apa yang ada dekat soalan lain tapi tak ada dekat soalan nombor 10 ni? Apakah yang anda dapat bezakan antara soalan nombor 10 dan soalan-soalan nombor 1, 2 dan 5 yang kita dah buat tadi? Apa
perbezaan yang ketara yang tak ada pada nombor 10 tapi ada pada soalan 1, soalan 2, soalan 5. Apa yang tak ada dekat nombor 10 ni? Tak ada nombor je. Pandai, dia tak ada nombor. Bagus sayang, betul. Kalau soalan tadi kita nampak dia nak 20, dia nak 10, dia nak 1000. Tapi soalan nombor 10 ni tak ada. Okay. So you kena check kenapa dia tak ada. Maiden kata kalau tak ada dia settingnya. Tapi ni counter. Okay. Begini cerita dia. Okay. Berapa kali dia nak loop itu adalah bergantung kepada bergantung kepada input itu. Contohlah Contoh katakan unit sains komputer dia buat satu sistem. Sistem markah PB. Okay, dekat sini dia akan ada satu tulis a number of student. Ada satu kotak dekat sini. So kita kena key in. Okay, kena key in. So kalau saya key in 10, keluarlah 10 baris. 1 hingga 10. Kalau saya key in 20, keluarlah 1 hingga 20. Kalau student saya 21, keluarlah 21 baris. Maksudnya apa? A teacher yang akan tentukan berapa bilangan student dia. Kalau student saya 20, so saya akan key in kat sini 20. Maksudnya saya akan looping sebanyak 20 kali. Mungkin lecturer lain dia gabung kelas 100. So dia akan key in kat sini 100. Okay, faham tak? Kita still lagi nampak. Kita nampak bilangan dia. Cuma bilangan ini akan ditentukan oleh user. Berapa dia nak key in. Okay, faham tak kat situ? Jadi, sedikit perbezaan dekat sini adalah input kita, saat kita check kat sini kita nak input apa? Number of days. Maksudnya saya ambil days. Okay, saya nak ulang berapa kali. So saya dah nampak input saya adalah days. Okay. Kemudian saya nak cari average temperature. So bila nak cari average temperature, mesti kita kena kumpul dulu. Jadi saya nak buat kat sini total. Total sama dengan kosong sebab saya nak kumpul temperature. Bila kumpul baru boleh cari average. Okay, nampak dia dah ada bagi total. So input kita days dan juga input kita adalah temperature. Okay, input kita temperature. Output kita apa? Output kita average. Okay. Jadi initial kita apa? Saya nak pakai apa? I lah. Tadi dah pakai counter, dah pakai bit. I, katakan days yang saya masuk ni 5 hari. Okay, saya masuk 5 hari. So saya mesti start dengan 1. Lepas tu condition I less equal apa? Nak tulis apa kat sini? Cuba respon. Katakan saya masuk days saya 5 hari. Macam mana nak tulis condition ni? Apa saya kena letak kat sini? Okay, updating I sama dengan I tambah 1. Okay, di sini apa saya nak letak ni? Sila respon. Apa saya nak letak kat sini? Saya nak letak 5 ke saya nak letak days? Days. Pandai sayang. Okay, letak days dekat sini. Itu perbezaan dia. Okay. Jadi, kita cuba buat dekat sini problem analisisnya. Okay, input. Pertama, kita nak input days sebab bilangan hari. Kedua, kita nak input temperature. Okay. So, days temperature for apa nak tulis? Temperature lah. For a few days. Temperature for a few days. Tak payah lah. Boleh gitu. Okay, proses. Okay. Boleh proses ya. Sebab dia sedikit berlainan dekat sini. Apa cara penulisan proses yang terbaik. Sekejap saya cuba brain dulu. This temperature. Kita nak calculate temperature kan. Okay, calculate. Repeat lah. Repeat reading temperature. For numbers of days
and calculate total. Okay. Kita nak cari average kan tadi? Saya tengok balik. Calculate total temperature. Give a list daily average. Oh, kita tak nak cari average. Kita nak cari total temperature sayang. Sorry. Okay, kita nak cari total temperature. Calculate total. Okay, so output kita total. Output kita adalah total. Okay. Yang dia bagi average ni adalah daily average temperature. Contoh lah, temperature pagi lain, temperature tengah hari lain, temperature malam lain. So average untuk hari itu. Okay, so kita buat start. Okay, kemudian kita kena read apa kat sini? Kita kena read days. Okay, sebab kita tak tahu kan berapa kali kita nak looping. Jadi kita kena read days. Lepas tu saya pun buatlah set. Tadi kita nak pakai I kan, set I equal 1. Lepas tu jangan lupa kita nak kira total. So accumulate ni, total equal 0. Lepas tu, sekejap saya warnakan dulu ini untuk initial. Mana warna dia? Okay, initial. Kemudian baru kita buat dia punya condition. Y. Y apa dia? I less equal. Mana ambil simbol dulu. Insert simbol. Okay, less equal. Equal apa tadi? Equal days sebab days ni yang menentukan bilangan. Okay, ini dia punya condition. So kena careful dekat sini. Okay, lepas tu kita kemudian apa kita nak buat dekat dalam ni? Kita kena read lah temperature tu. Kita masukkan temperature. So temperature tu nak simpan dekat mana? Total. Mencuba dengan total tambah temperature. Kemudian updating. Updating kita guna I. Jadi I sama juga dengan I tambah 1. Nampak je updating automatically tutup dengan NY. Jangan letak benda lain. Okay, so kita nak print di luar sebab kita nak cari total. Jadi kalau nak cari total, letaklah dekat luar. NY, sorry. Okay, letak dekat luar sebab total tu kita nak kira last sekali. Print total. Lepas tu baru stop. Okay. Inilah dia untuk soalan nombor 10. Jadi medium nak minta awak macam biasa kongsikan flowchart dan juga cuba buat untuk soalan nombor 11. Okay, hari ni medium nak habiskan untuk sentimen. Mungkin kelas kita akan terlajak sikit. Okay. Terus buat untuk soalan nombor 11. Problem analysis, pseudocode dulu. Bagi medium check pseudocode betul baru buat flowchart. Yang ini medium nak tengok flowchart. Okay, sekejap saya nak copy dulu. Kelas lagi 1. Okay, ataupun kelas lagi 1, kita ada lagi Okay sayang, begitu. So flowchart kalau ada nak tanya boleh tanya. Dan lepas tu proceed soalan nombor 11 Okay, 10 minit dari sekarang. Silakan. Ni saya nak minum gelas yang ketiga dah. Habis di soalan ni kita akan masuk sentinel. So dah habis repetition kita. Okay, ada ramai kat sini. Kita ada coyote, mose, chinchilla, beaver, dolphin, cat, kehol. Saya tak pandai lah nak sebut. Kat sini ada 2 orang aja. Shrew, platypus. Platypus ni. Kita tunggu flowchart dia. Dan boleh proceed soalan nombor 11.
Okey, Kausar dah hantar dah. Ya Allah, terima kasih Kausar. Saya sebenarnya mengharapkan juga jawapan daripada kawan-kawan lain kan. Kausar saya dah tahu dah style dia, jawapan dia. Kawan-kawan lain macam mana ya. Okey, Kausar dah bagi. Saya tak tahu lah Kausar yang kat sini kot. Check dulu. Start sum kosong, betul. Counter 1. Okey, jap. Oh, ini soalan tadi. Ya, thank you Kausar. Ini sorry, saya salah ketis Ini soalan tadi. Thank you Kausar. Dia dah bayar hutang untuk semua. Ini macam fardu kifayah ni. Seorang bayar hutang, dia lain semua selesai hutang dia. Bayar terus. Start sum kosong, betul sayang. Counter, yes, very good. Rate sum, okay, betul. Ya, betul sayang. Thank you, very good Tanya. Okay, thank you Kausar. Selesai hutang dia. Okay, dan kita teruskan soalan yang seterusnya. Terima kasih juga ya sebab bagi tahu awak free pukul 11 1 ni, kalau tak tahu bila nak ganti. Kita minta maaf lah ambil waktu rehat awak semua tapi tak apa, boleh je belajar sambil baring. Itu gelak jahat tu. Astagfirullahaladzim, kita istighfar. Okay, tanggal 11. Kita menantikan projek dia dan juga jawapan untuk soalan nombor 10. Okey, belum lagi. Ambil masa. Sentinya kalau tak sempat masuk pun tak apalah. Dia sebab UPS dia masuk general je untuk repetition. Thank you sayang. Thank you sayang. Okay, read this. Betul I. Total 0 I. Betul sayang.
print total read temperature. Yes, very good, perfect. Thank you. Flowchart bagus, betul. Mesti kalut-kalut tulis kan. Tahniah, thank you. Ya Allah, mudah-mudahan konsisten lah kefahaman ni. Okay, bagus, betul, tahniah. Kita tunggu satu lagi, flowchart. Okay, so saya pula macam duk-duk rasa. Okay. Pergi kepada soalan nombor 11. Cuba saya. Intinya saya tak masuk lah takut. Jam kan. Daripada faham jam terus. So saya tak masuk lah settingnya. Kalau siapa yang nak tengok sentinya dulu dalam video saya yang sebelum-sebelum ni ada contoh sentinya. Bolehlah tengok dulu. Sentinya kita sambung minggu depan lah, saya tak sempat dah ni. Kita akan stop di sini Tak sabar nak tengok jawapan akhir ni. Harap betul. Kena pastikan betul. Kalau salah sangkut saya terpaksa bagi satu lagi soalan. Terpaksa. Dan awak terpaksa stay lagi sampai pukul 1 lebih. Saya tak nak kan, saya dah penat. So buat betul-betul. Okay, ni dah settle. Soalan nombor 11. Hazmi, muncul pun Hazmi. Hazmi kat mana tu? Dah balik college dah? Aduh, ingat Hazmi teringat satu peristiwa yang saya tak boleh nak print. Jenuh saya nak brain. Okay, thank you Azmi. Akhirnya, selain daripada Kausar, ada juga jawapan daripada yang lain. Thank you. So, fardu kifayah lagi sekali. Okay, saya check. Read this as satu total. Yes, pandai. Betul. Yes, very good sayang. Thank you. Very good. Betul. Okay, tahniah. Teruskan dengan soalan nombor 11. Okay, betul tahniah, pandai. Dikekalkan. Soalan nombor 11 pula. Okay, harap lepas ni muncul jawapan daripada orang lain pula. Amboi, input dah clear dah. Okay, bagus, bagus, bagus. Teruskan. Okay, nombor 11 dah berjalan. Okay, ni pun nak berjalan. Yes, 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 yes. Macam lumba lari dah. Thank you. Okay. Okay, wah. Wah, 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 wah. Okay, teruskan dulu.
Okey. Teruskan. Dah siap sampai situ baru medium akan semak ya. Okey, bagus. Okey, bagus. Amboi, berlumba-lumba kita ya. Okey. Nampak ada improvement yang ketara ni. Alhamdulillah, tak sia-sia ya. Dalam masa 2 jam ni kita dah boleh buat. Okey. Habis dah. Belum. Okey. Ya Allah, tak sabarnya nak semak. Excited sangat ni. Excited sangat sebab macam, anak saya dah pandai. Kalau ada silap sikit-sikit tu, itu biasa. Jangan sampai tak tahu langsung lah. Kalau macam tu parah lah. Okey, dah siap dah. Kelas ni dah siap. Okey, kelas lagi satu. Tunggu. Ya Allah, berdebar lah. Okey, over betul madam. Okay. Check satu lagi. Terima kasihlah Anonymous Show. Lega saya. Okey, dah siap. Masya Allah. Okey, kita check grup yang pertama dulu. Ada tak perbezaan dia? Okey, so kita check dekat sini. Sekejap tengok soalan dulu. The number of items. Okey, baik. Input dia adalah kuantiti ini rujuk kepada bilangan item lah kan. Okey, ni price. Okey, betul. Repeat reading price for number of quantity. Calculate, yes, betul. Betul sayang, bagus. Ini betul. Okey, saya berdebar lah. Okey, read. Apa yang kurang dekat sini? Okey, read quantity. Betul, sebab kita nak terus berdebar bila dia cakap apa yang kurang kan. Mana mandai je kurang. Okey, quantity sekejap besarkan sikit tulisan. Okey. So, kuantitinya akan ada di sini. Okey, so kita nak start dengan satu, total kosong sebab kita nak kumpul. Kemudian read price betul, total betul, sayang betul. Kemudian NY, ini untuk updating kan. Updating average total, mana datang total kat sini. Mana datang kuantiti, ni betul. Print total average, yes, bagus, betul. Okey. Betul, bagus, tahniah. Okay, boleh proceed dengan flowchart. Kita tengok yang dekat sini. Okay, price dengan quantity betul. Kalau tak nak buat quantity boleh buat item kan. Boleh je. Repeat reading price for the number of quantity. Yes, betul. Betul, bagus. Okay, bagus. Pandai. Kemudian read quantity I1, total betul, I betul. Okay, ni saya tukarkan simbol dulu Character. Okay, yang tadi tu ada simbol macam tu ke? Oh, tak ada, betul dah. Okay, baik.
Quantity masuk price, simpan dalam total, updating average total bahagi quantity. Ya, betul. Okay, bagi quantity. Okay, betul sayang. Bagus, pandai. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, boleh proceed dengan flowchart. Tahniah, pandai dah. Okay, Alhamdulillah, syukur. Dah boleh buat. Harap semua dah boleh buat ni, bukan seorang ni saja. Harap semua tahniah untuk kedua-dua kelas. Bagus, betul. Okay, so kena tahu kenapa itu, kenapa ini. Okay, kita tunggu flowchart lepas tu selesai untuk kelas hari ini. Alhamdulillah, tahniah, pandai. Sangat-sangat pandai dah. Dah tak payah calling, tolonglah weh, tak ada dah. Tak wujud dah benda tu. Okay, kita tengok untuk flowchart ni. Alamak, kejap ada call masuk. Hello, Assalamualaikum. Ya, ya kak. Okey. Kita tunggu flowchart je Alright, tahniah pandai. Ya Allah, dah siap dah flowchartnya. Masya Allah. Okay, kita check set dia betul sayang. Yes. Ya Allah, betul-betul boy. Betul, tahniah, pandai. Okey lah, lega, Masya Allah, lega saya. Objektif tercapai hari ni. Okay, keep practice, tengok balik exercise yang kita buat dan kita jumpa lagi next week. Okay, thank you F3T12. Next week, praktikal masih lagi dengan saya ya. Dan hari Jumaat ni UPS. UPS tu soalan dia adalah dalam bentuk Google Form. Kita akan assign di GC. Dan minggu depan adalah practical test. Practical test tu akan dibuat pada waktu practical, jadual practical. Okay. So 2 jam yang pagi tu tutur, ikut jadual korang lah. Kalau katakan practical dulu baru tutur, so kita akan buat 2 jam yang berikutnya. Okay, thank you so much. Oh, siap Becky lagi. Becky tu bahasa Terengganu baiki. Okay, tanya untuk F3T12 dah selesai. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi next week. Okay, kita tunggu satu lagi. Ke ada dekat Telegram? Oh, bukan. Tak ada lagi. Okay. Kenapa dia membesar? Okay, satu je lagi.
Okay, so F3 teacher bolehlah kalau nak gerak dulu. Terima kasih ya. Saya nak tunggu satu je lagi. F3 teacher dah boleh pergi berehat. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Okay. Satu kelas lagi. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. 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 Sama-sama. Thank you, madam. Sama. Okay, media saya dah send. Oh, thank you sayang. Thank you sayang. Oh, Hazmi. Oh, Hazmi. Alamak, dah lah sayang-sayang banyak kali kan. Marah orang lain nanti. Okay, sorry. Okay, thank you. Kita tengok hasilnya, kurang kuantiti betul. Oh, tertinggal satu ni. Rate kuantiti dengan apa tadi? Price. Okay. Tak. Betul. Price dekat bawah. Okay, betul. Sorry. Okay, betul. Yes, betul. Pandai, Tania. Okay. Selesai juga hari ini kelas kita. Terima kasih banyak-banyak. Nanti Medan akan update pasal UPS dan video pun Medan belum upload lagi. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga Kausa, Azmi dan yang lain-lain lah yang berkongsi untuk menulis jawapan ya. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Bye-bye, madam. Okay, bye-bye. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, madam. Sama-sama. Sama-sama. Bye. Okay, bye-bye. Thank you.